Kita akan ke negeri Sarawak selepas ini untuk menyaksikan cerita pagi yang dibawakan dari sana, dan kita akan kembali bersiaran langsung bersama anda membincangkan tentang kanser dan juga bagaimana untuk menangani isu-isu berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkongsian cerita pagi dari Sarawak hari ini, kami ingin berbicara mengenai tanggungjawab komuniti luar bandar dalam mengekang penularan COVID-19. Dan kebetulan pula hari ini saya berada di Pekan Lubuk Antu, atau lebih tepatnya di Pejabat Daerah Lubuk Antu. Dan untuk makluman semua, Pekan Lubuk Antu ini merupakan salah satu pekan kecil yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia, dan dengan lokalitinya yang begitu hampir dengan negara jiran, sudah tentu ia mengundang kegusaran kebanyakan pihak. Kemungkinan akan ataupun ada berlakunya pencerobohan ataupun kemasukan pendatang tanpa izin yang kemungkinan boleh membawa pada jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Dan untuk kita mengetahui tentang keadaan semasa COVID-19 di daerah Lubuk Antu ini, elok rasanya kita mendengar sendiri penjelasan daripada Tuan Pegawai Daerah Lubuk Antu, Encik Richard Mumbang, terlebih dahulu mengenai situasi semasa keadaan COVID-19 ketika ini di daerah Lubuk Antu. Silakan Tuan. Ya, selamat pagi dan terima kasih kepada Puan Rosita. Memang ada pihak berkuasa seperti PGA dan pihak polis. Perlu diperingatkan penguasaan sempadan untuk supaya pendatang harap tidak membolosi sempadan kita. Peranan masyarakat setempat amat diperlukan, terutamanya kepada ketua masyarakat dan ketua kaum dan juga kapitan, termasuk ketua kampung. Kita pun ambil maklum juga bahawa memang ada ikatan kekeluargaan di sebelah sana. Yes. Tetapi masalahnya, adakah COVID ini mengenal erti ikatan kekeluargaan? Tidak. Saya juga melihat sepanjang saya berkunjung ke sini, di sepanjang jalan terdapat juga rumah-rumah panjang yang mengambil inisiatif. Mereka meletakkan notis larangan kemasukan orang luar, sekalipun penghuni di rumah panjang yang dari zon merah juga dilarang untuk balik ke rumah panjang. Ini satu inisiatif yang amat bagus diambil oleh penghuni rumah panjang. Ya, saya memuji inisiatif rumah panjang yang membuat sekatan untuk tidak membenarkan orang luar masuk ke rumah panjang tersebut. SOP masih lagi perlu ditekankan, sebab masyarakat yang membuat sekatan, mereka ini bukan di kuarantin sebenarnya, melainkan mereka di kuarantin dan mereka tidak akan keluar, tetapi mereka ini akan keluar. Jadi apabila mereka keluar untuk membeli keperluan asas di pasar, mereka perlu mengamalkan SOP. Ini yang penting. Okay. Dan satu lagi saya nak tanya Tuan sendiri dalam mengenai SOP terbaru yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang menghadkan jumlah kehadiran orang ramai yang menghadiri upacara pengkebumian. Ya, pihak Jawatankuasa Bencana Negeri dan satu arahan telah dikeluarkan oleh Unifor menghadkan jumlah kehadiran 50 sahaja sekiranya berlaku kematian dan pengkebumian juga. SOP dia menetapkan 50, maksudnya tidak lebih daripada 50. Ini bukan kita menghalang sebenarnya, tidak. Kita tidak menghalang, tetapi untuk menghalang penularan COVID-19. Dan akhir sekali Tuan, saya dipahamkan sebelum ini ada program komuniti kepolisian yang akan diadakan pada Jumaat ini, esok sebenarnya. Boleh jelaskan Tuan tujuannya Tuan? Memandangkan situasi COVID semakin menjadi-jadi di negara kita, jadi kita memperingatkan ketua masyarakat, ketua kaum tentang pentingnya kerjasama masyarakat setempat. Alright. Okay. Terima kasih sekali lagi Tuan Richard Mumbang atas penjelasan tersebut. Apa yang saya dapat rumuskan di sini hasil pembicaraan saya dengan Tuan Richard Mumbang itu tadi, bahawa pentingnya masyarakat setempat
khususnya di kalangan kita ini untuk mementingkan disiplin diri, selain itu sama-sama bertanggungjawab untuk mengekang penularan COVID-19. Dengan itu, sekian saja perkongsian cerita pagi dari Sarawak. Saya serahkan kembali kepada rakan penyampai saya di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.